Saya riwayatkan sebuah riwayat kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika di bumi Madinah. Pernah satu ketika baginda Nabi SAW sering berulang alik daripada rumahnya pergi ke masjid. Apabila baginda Nabi SAW sampai di satu lorong, baginda akan dihujani dengan najis unta. Baginda akan balik, salin pakaian dan kemudian pergi melalui lorong yang lain. Hari berikutnya baginda Nabi SAW pergi melalui lorong yang sama. Baginda juga dihujani dengan najis unta. Baginda pulang, salin pakaian dan pergi melalui lorong yang lain. Hari ketiga baginda Nabi SAW pergi ke masjid dengan lorong yang sama. Lalu baginda Nabi SAW terkejut, kemanakah pergi lelaki tersebut? Lalu baginda bertanya kepada mereka yang berada di kawasan sekeliling, kemanakah pergi lelaki yang berada di bahagian atas rumah ini? Mereka mengatakan lelaki Yahudi itu sedang sakit tenat sejak semalam. Baginda Nabi SAW pulang ke rumah, menyediakan makanan yang sedap. Lalu baginda Nabi SAW kembali ke rumah lelaki Yahudi tersebut. Baginda Nabi berada di hadapan pintu rumahnya. Baginda Nabi SAW mengetuk pintu rumahnya. Daripada dalam rumah terdengar suara, "Siapa di luar? Aku sedang sakit tenat. Masuklah." Pintu tidak berkunci. Tiba-tiba kedengaran suara daripada luar, "Aku Muhammad." "Muhammad? Engkaukah Muhammad yang sering kulemparkan dengan najis unta? Engkaukah Muhammad itu? Engkau tahu aku sedang sakit tenat. Engkau datang untuk membalas dendam, membalas perbuatanku kepada kamu. Masuklah wahai Muhammad, balas kembali apa yang telah kulakukan kepadamu." Tiba-tiba baginda Nabi SAW menolak pintu rumahnya. Perlahan-lahan baginda masuk ke dalam rumahnya. Baginda Nabi SAW kemudian memangku lelaki Yahudi tersebut. Baginda Nabi SAW menyuapkan makanan ke mulutnya. Sambil matanya berkedip-kedip, lelaki Yahudi itu berkata, "Wahai Muhammad, siapakah kamu sebenarnya?" Baginda Nabi SAW bersabda, "Akulah Rasulullah, utusan Allah." Lelaki Yahudi itu berkata, "Muhammad, di saat tidak ada sesiapa yang datang menziarahi aku, engkau datang menziarahi aku. Di saat aku kelaparan, engkau sediakan makanan dan menyuapkan makanan ke dalam mulutku, Muhammad. Di saat aku menzalimimu dengan melemparkan najis unta, makanan yang kau hidangkan kepadaku, wahai Muhammad. Di saat aku menzahirkan kemurkaanku kepadamu, engkau menzahirkan kecintaan dan kasih sayangmu kepadaku, wahai Muhammad. Aku naik saksi sebenarnya engkau adalah utusan Allah." Bayangkan tuan-tuan, budi pekerti dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Walaupun kezaliman yang diberikan, tetapi kebaikan yang dibalas. Renung kembali dalam kehidupan kita. Berapa ramai manusia yang telah kita zalimi,
Berapa ramaikah manusia yang telah mengalirkan air mata, yang terguris hati, jiwa dan perasaan dengan kata-kata dan tindak tanduk kita. Adakah selama ini kita mencontohi Nabi Muhammad? Adakah selama ini kita menjaga hak jiran? Adakah selama ini kita menghormati jiran walaupun bukan Islam? Adakah selama ini kita berbaik sangka dengan manusia yang lain? Bayangkan tuan-tuan, tanpa kita sedari begitu banyak dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Pernah diriwayatkan di zaman Nabi SAW beberapa hari sebelum baginda wafat, baginda berpesan kepada Abu Bakar Siddiq, "Wahai Abu Bakar, setelah kewafatanku nanti, engkau pergilah di hujung bandar ini dan engkau akan bertemu dengan seorang lelaki Yahudi yang buta. Engkau sediakan makanan dan kemudian engkau suapkan ke mulutnya." Beberapa hari selepas kewafatan baginda, Abu Bakar teringat kembali janjinya kepada baginda. Abu Bakar menyediakan makanan dan terus pergi di hujung bandar. Alangkah terkejutnya Abu Bakar apabila melihat lelaki Yahudi yang buta itu sedang mengeluarkan kata-kata menghina Nabi Muhammad. Muhammad ahli sihir, Muhammad jahat, Muhammad pemecah belah manusia, Muhammad pemecah belah masyarakat, Muhammad tidak sepatutnya dijadikan ikutan dan sebagainya. Abu Bakar menghampiri lelaki Yahudi tersebut, lalu menyuapkan makanan ke mulut lelaki tersebut. Alangkah terkejutnya lelaki buta tersebut, lalu dia berkata, "Siapa engkau? Engkau bukan lelaki yang sering datang menyuapkan makanan ke mulutku." Kerana lelaki tersebut adalah lelaki yang penyayang, lelaki yang berhati mulia, lelaki yang lemah lembut, lelaki yang aku tidak pernah merasakan kasih sayang seperti mana kasih sayangnya. Engkau bukan lelaki tersebut. Abu Bakar Siddiq menangis. Lalu Abu Bakar Siddiq berkata, "Lelaki yang saban malam datang menyuapkan makanan ke mulutmu dengan lemah lembut, lelaki yang berhati mulia, lelaki yang kamu katakan kamu tidak pernah merasakan kasih sayang seperti kasih sayangnya, itulah Muhammad." Lelaki Yahudi buta itu terkejut. Benarkah itu Muhammad yang sering aku caci dan hina? Alangkah berdosanya aku selama ini menghina Muhammad, manusia mulia. Bawakan aku pergi bertemu Muhammad, akan kucium kakinya, akan kupeluk tubuhnya dan meminta maaf kepadanya. Lalu Abu Bakar Siddiq berkata, "Muhammad telah kembali menghadap Tuhan. Muhammad telah kembali ke rahmatullah." Alangkah mulianya akhlak dan pribadi Nabi Muhammad, tuan-tuan. Adakah kita mampu lakukan seperti Nabi Muhammad? Berapa ramai manusia yang telah kita herdik, kita caci dan kita hina. Entah mungkin jiran, tetangga, sahabat handai, kaum keluarga yang kita putuskan silaturahim. Cuba bayangkan wajah-wajah manusia yang telah kita putuskan silaturahim selama ini. Adakah kita layak memasuki syurga Allah dan mendapat syafaat Nabi Muhammad sedangkan kita adalah seorang yang memutuskan silaturahim? Adakah layak kita memasuki syurga Allah dan mendapat syafaat Nabi Muhammad sedangkan kehidupan kita lupa kepada akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad? Dosa kita terlalu banyak. Tadahkan tangan dan mohon pengampunan kepada Allah.
Katakan daripada suara hati kita, ya Allah, aku memohon keampunan kepadamu, wahai Allah. Dosa aku terlalu banyak selama ini. Berikanlah kekuatan untuk aku mengikuti jejak langkah kehidupan Nabi Muhammad. Sesungguhnya selama ini aku melupakan Engkau, ya Rasulullah. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan akan dimakbulkan oleh Allah. Doakan kepada Allah supaya Allah perlihatkan kepada kita yang baik itu baik, dan berikanlah kekuatan untuk melaksanakannya. Mintalah kepada Allah supaya Allah perlihatkan kepada kita yang salah itu salah, dan berikanlah kekuatan untuk kita meninggalkannya. Ya Allah, seperti mana Engkau himpunkan kami di dalam dewan ini pada pagi ini. Engkau himpunkan kami kembali di Yaumul Mahsyar di bawah naungan Nabi Muhammad. Engkau himpunkan kami dalam golongan umat Nabi Muhammad yang akan disyafaatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, seperti mana Engkau satukan kami di dalam dewan ini pada pagi ini, ya Allah. Engkau satukanlah hati-hati kami, ya Allah, sehingga tidak ada perasaan hasad, dengki, dendam, mendendam, marah, memarahi di antara kami satu sama lain. Sehingga kan yang tersemai di dalam hati kami adalah perasaan kasih sayang dan hormat menghormati di antara satu sama lain di kalangan kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk kami menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik di muka bumi ini, ya Allah. Berikanlah kekuatan untuk kami ikut jejak langkah Nabi Muhammad, ya Allah. Jauhkan kami daripada cabaran-cabaran yang akan menghanyutkan kami dalam kesesatan dunia, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Ampunkanlah ibu bapa, anak-anak, isteri, suami kami, keluarga kami, ya Allah. Dan ampunkanlah mereka-mereka yang berada dalam dewan ini semuanya, ya Allah. Muslimin muslimat sekaliannya, ya Allah. Mudah-mudahan majlis ini memberikan satu kekuatan kepada kami untuk menjadi manusia baik, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.